Road to Financial Freedom. Okay, penerangan bersama saya Hazim Marzuki. Sebelum tu saya perkenalkan dirilah. Mungkin ada yang belum mengenali saya lagi. Okay, baru first time tengok saya. Okay, jadi nama saya Hazim Marzuki, boleh panggil saya Hazim. Okay, saya berumur pada tahun 2023 ni dah 32 tahun. Okay, tapi sebenarnya masih lagi 31 lah. Okay, bulan 4 baru masuk 32 tahun. Okay, jadi saya menetap di Selangor. Saya lahir di Pahang. Kampung saya di kampung ayah saya di Kelantan, kampung mak saya di Kedah. Jadi ada pelbagai lah, kepelbagaian. Okay, jadi saya masih lagi bekerja. Saya bekerja sebagai seorang arkitek dan pada masa yang sama saya seorang ejen bisnes telco lah. Okey. Jadi tahun saya bermula 2018. Sedikit latar belakang saya, dulu saya belajar di MRSM Kuala Berang. Okay, mungkin ada rakan-rakan saya daripada MRSM Kuala Berang yang sertai pada malam ni. And then saya sambung degree of Architecture di UiTM Sidi Iskandar, Perak. Okay, dan seterusnya saya sambung pendidikan saya ke tahap master di UiTM Shah Alam. Jadi saya memang apa orang kata UiTM lah, UiTM di hatiku orang kata. Okay, so itu sedikit daripada info tentang diri saya lah, speaker pada malam ni. Jadi saya yakin untuk yang rakan-rakan kita yang ada pada malam ni masing-masing mungkin ada yang tengah mencari nak buat bisnes apa. Okay, sebab kita semua tahu pada tahun 2023 ni mungkin akan berlakunya prediction mengatakan akan berlakunya recession yang merisaukan lah pada tahun 2023 itu daripada pakar-pakar ekonomi yang menyatakan statement tersebut. Jadi kita sebagai kita mestilah buat persediaan. Jadi mungkin ada yang tengah mencari-cari nak buat bisnes apa. Kalau nak buat bisnes tu modal pula macam mana? Adakah kena simpan stok dan sebagainya? Dari segi maintenance pula macam mana? Risiko pula macam mana kan? Jadi banyak benda yang kita fikir dan kita tak tahu nak mula daripada mana. Okay. So sebelum saya cerita, sebelum saya kongsikan tentang lebih detail lagi, saya nak masing-masing rakan-rakan kita tahu tentang ada 3 jenis income yang kita semua kena ambil tahu. Okay, first sekali adalah active income. Okay, active income ni adalah satu pendapatan di mana kalau kita kebiasaannya dalam waktu normal kita bekerja lah, biasanya dalam pukul 9 sampai pukul 6. Okay, macam saya lah. Macam saya bekerja sebagai arkitek adalah active income. Okay, maksudnya kalau saya kerja, saya akan dapat gaji. Kalau saya berhenti kerja, maka saya tak dapat dah gaji tu. Itu contoh active income. Kalau contoh active income dalam orang berniaga, kalau dia buka kedai, dia dapatlah untung. Kalau dia tutup kedai, maka dia tak dapatlah untung tu. Okay, jadi dia kena terus bekerja untuk dapatkan gaji ataupun untung. Itu active income. Kalau dia berhenti kerja, dia tak buka kedai, maka dia tak dapat gaji. Itulah dinamakan active income. Okay, yang kedua adalah hasil income. Hasil income ni adalah income yang biasanya kita buat di luar daripada waktu kita buat active income. Contohnya kita buat daripada pukul 7 sampai pukul 11 contoh. Jadi ada yang sanggup sampai gadaikan waktu tidur untuk dapatkan pendapatan tambahan. Okay, contoh waktu pandemik hari tu ramai orang buat hasil income. Even dia dah kerja, lepas kerja dia buat lagi Grab, jual barang-barang online dan sebagainya. Okay, itu kategori hasil income. Dia still sama juga, dia kena buat baru dia dapat commission ataupun gaji ataupun income. Okay, itu hasil income. Dan yang ketiga adalah passive income. Passive income ini adalah satu pendapatan yang kita akan peroleh walaupun kita tidur. So ini satu benda yang menarik lah. Walaupun tidur pun duit boleh masuk. Jadi macam mana nak buat passive income ni? Kita ada banyak contoh-contoh passive income. Contohnya kalau kita ada rumah untuk buat property, kita sewakan rumah tu, setiap bulan orang bayar sewa, kita tak buat apa-apa.
kita just sediakan rumah, orang sewa rumah tersebut, maka kita akan dapat passive income. Tiap bulan orang bayar sewa, kita akan dapat pendapatan tambahan. Itu adalah contoh passive income. Antara contoh lagi adalah ASB lah. Okay. Nak untuk senang faham, ataupun tabung haji. Kita buat satu simpanan, maka tiap-tiap tahun kita akan dapat dividen ataupun ekstra pendapatan lah dekat situ. So itu adalah salah satu contoh passive income. Dan ada macam-macam lagi platform passive income. Jadi, okay, untuk malam ni juga, sebelum kita nak tahu bisnes apa yang kita nak kena buat, kita nak kena tahu dulu 4 kriteria dalam kita nak pilih bisnes jangka masa panjang. Okay, bisnes jangka masa panjang. Jadi, ada 4 ciri, okay, 4 ciri yang saya rangkumkan dalam pembentangan ni, iaitu yang pertama adalah dari segi C, capital. Okay, capital bermaksud modal lah. Jadi kalau kita nak mula satu-satu bisnes, okay, kita start dulu dengan bisnes yang modal kecil. Sebab bisnes yang modal kecil lagi kuranglah risiko dia. Okay, sebab dalam keadaan sekarang ada terlalu banyak risiko, jadi kita mulakan bisnes dengan modal yang kecil. Yang kedua adalah P, iaitu produk. Pilihlah bisnes yang menyediakan produk keperluan. Okay, satu produk yang kita sendiri pakai. Okay, maka kalau kita sendiri guna, kita sendiri pakai, kalau kita nak berkongsi pada orang lain, maka lebih mudah untuk kita menjual. Okay, yang ketiga adalah passive income. Ini yang saya share tadi lah. Okay, satu bisnes yang kita buat pada peringkat awal, mungkin kita kena berusaha dulu. And then pada peringkat-peringkat yang seterusnya, walaupun kita dah tak buat bisnes tu, income tetap akan masuk tiap-tiap bulan. Kita masih lagi dibayar. Okay, so ini adalah passive income. Dan yang menarik, yang ciri-ciri yang terakhir adalah inherit. Maksudnya income yang disediakan oleh syarikat tersebut ataupun company tersebut, dia memberi peluang untuk kita wariskan income yang kita ada. Maksudnya sewaktu kita masih hidup, kita dapat komisen. Sewaktu kita meninggal sekalipun, komisen tu terus akan mengalir kepada waris kita. Jadi ini 4 ciri yang untuk kita pastikan kita buat satu bisnes tu kekal dalam jangka masa panjang. Bukan setakat kita hidup, bahkan kita meninggal sekalipun, income itu boleh diteruskan lagi kepada generasi kita yang akan datang. Okey, jadi ini 4 ciri. Dan menariknya, yang menariknya adalah keempat-empat ciri ni ada dalam platform bisnes yang saya nak tunjukkan pada hari ini. Jadi ini adalah saya sendiri. Okay, saya waktu ni gambar yang masih sedikit kurus berbanding sekarang. Okay, dan kalau ikutkan saya ni tiada pengalaman. Okay, lelaki ini mampu menjana pendapatan 20,000 sebulan. Jadi inilah yang saya dah rasai pada hari ini. Dan saya nak kongsikan kepada rakan-rakan kita bagaimana kalau kita betul-betul faham konsep yang ada dalam bisnes ni, insya-Allah semua orang boleh buat perkara yang sama. Okay, jadi itulah platform Tuan Wow. Keempat-empat ciri yang saya share tadi ada dalam bisnes platform Tuan Wow ni. Jadi apa itu Tuan Wow? Tuan Wow adalah satu program di bawah company Tuan Group. Okay. Satu syarikat yang kukuh yang telah ditubuhkan daripada 2009-2010 lagi. Okay. Itu satu program referral yang menyediakan kita satu platform pendapatan pasif. Okay. Yang menyediakan produk keperluan iaitu SIM card. Okay. Pendapatan pasif, produk keperluan. Lengkap dengan ciri-ciri yang saya maklumkan tadi. Jadi sejenis SIM card yang fungsinya sama saja macam SIM card lain. Okay, beza dia ada satu kelebihan unik yang boleh bagi kita pendapatan berterusan setiap bulan. Okay, jadi dia bukan sekadar sekeping SIM card lah. Dia adalah satu peluang sebenarnya. Okay. Jadi kita boleh lihat dekat sini potensi yang ada dalam Tuan Wow. Okay, penduduk dekat Malaysia ada 32.5 juta. Tetapi pengguna telefon ada hampir 40 juta. Kenapa? Sebab ada orang pakai 2 telefon. Okay. So kita boleh tengoklah, mungkin ada di kalangan kita pun pakai 2 telefon. Okay. So sebab tu potensi dia sangat-sangat besar. Okay. And then saya nak share sedikit info asas yang ada tentang
SIM card ni, SIM card dia SIM card prepaid. Okey, SIM card prepaid, boleh buat call, SMS, internet macam biasa. Coverage dia 4G plus. Okey. Top up dia top up DG. Boleh kekalkan nombor lama. Blacklist pun boleh apply. Tiada cas tersembunyi dan tiada kontrak. Okay, jadi ada 10 kelebihan yang saya nak highlight dekat sini adalah first, boleh kekalkan nombor lama. Okay, so macam saya sendiri, saya daripada telco lain, saya kekalkan nombor ke dalam telco Tuan Wow. Okay, plan data dia berbaloi. Okay, tambahan pula ada lagi plan data yang terbaru, package yang serendah RM35 pun boleh dapat high speed sehingga 35GB high speed. Okay, panggilan tanpa had, line dia 4G plus, lebih laju daripada 4G biasa. Data kalau tak habis guna bulan ni boleh carry forward ke bulan yang seterusnya. Okay, ada khairat kematian sehingga 1,000. Okay, and then ada kemudahan jual top up dekat MyWow, ada voucher, peluang percutian luar negara, okay, boleh dapat umrah dan sebagainya. Okay, dan boleh menjana pendapatan yang berterusan dan pendapatan itu boleh diwariskan. Okay, dan ini yang saya akan terangkan lebih lanjut lah sebentar lagi. Jadi dari segi plan data dia, okay, macam saya berkata tadi lah, okay, package yang serendah RM35 pun boleh dapat sehingga 35GB high speed data. Okay, unlimited call. Okay, kalau package 50 boleh dapat 89GB, package 60 boleh dapat sehingga 109GB, package 80 dan ada juga package 200 dan sebagainya lah. Okay, so ini tentang package yang ada. Okay, seterusnya, mungkin ada yang rasa kenapa telco lain bagi unlimited? Kenapa Tuan Wow buat masa sekarang belum bagi unlimited? Kenapa? Okay, sebenarnya istilah unlimited ni sebenarnya dia ada syarat-syarat yang tersembunyi yang ramai yang tidak tahu. Jadi ini buktinya yang saya boleh tunjukkan. Okay, kalau contoh kita boleh lihat sendiri dekat sini, setiap telco dia akan ada speed cap dari segi kelajuan. Okay, maksudnya bergantung pada package yang kita ambil, maka internet dia hanya diberi pada tahap kelajuan yang tertentu sahaja. Kalau kita boleh lihat dekat sini ada yang 3 Mbps. Kalau kita langgan yang package 45 hanya 6 Mbps sahaja. Jadi kalau ikutkan kelajuan dia sangat-sangat perlahan lah. Okay, kalau dibandingkan dengan apa yang ada dalam Tuan Wow. Okay, bukan setakat kelajuan saja dihadkan, dari segi data pun sebenarnya dihadkan oleh telco-telco tersebut. Jadi walaupun dia memberikan istilah unlimited, sebenarnya tiada istilah unlimited sebab ada FUP ataupun syarat-syarat yang tersembunyi yang ramai yang tak tahu. Okay. Jadi kalau kita lihat dekat sini, ini adalah salah satu bukti di mana kelajuan Tuan Wow boleh pergi bukan setakat 3 Mbps, bukan setakat 6 Mbps, bahkan boleh pergi sehingga 150 Mbps. Bahkan ada lagi yang dapat lebih lagi daripada ini. Okay, jadi ini adalah kelebihan dalam Tuan Wow lah. Dia tiada speed cap. Okay, tiada sekatan kelajuan. Okay, jadi dia bergantung pada apa-apa pun, dia bergantung pada coverage DG kawasan tersebut lah. Okay, jadi ini satu lagi kelebihan yang ada. Bukan setakat bagi data, Tuan Wow bukan setakat bagi data, bukan setakat bagi panggilan tanpa had, bahkan okay, siap ada perlindungan insurans dan takaful secara percuma. Okay, ada 3 insurans yang Tuan Wow tawarkan. Pertama, insurans hayat. Yang kedua, takaful kemalangan diri. Yang ketiga, insurans peranti. Insurans peranti ni akan datang. Okay, ada dua insurans, iaitu insurans kemalangan diri sehingga RM50,000 dan insurans hayat sehingga RM20,000. Jadi ini antara benda yang menarik lah tentang SIM card Tuan Wow ni. Okay, yang pertama dia ada insurans hayat, iaitu ini adalah yang pertama dalam industri telekomunikasi. Tak ada lagi telco lain yang buat insurans hayat ni. Apa-apa saja kematian, okay, Tuan Wow akan bagi perlindungan kepada mereka, kepada keluarga mereka, kepada waris lah yang akan dapat sehingga RM20,000. Apa-apa sahaja kematian kecuali bunuh diri sahaja. Okay, tiada cooling period
Tak perlu buat medical check up. Just guna SIM card dan langgan data untuk dapat perlindungan insurans hayat ni. Okay. Untuk takaful kemalangan diri pula, perlindungan sehingga RM250,000, tiada cooling period. Dia akan cover juga termasuk kemalangan motosikal. Okey, dengan hanya buat tambah nilai serendah RM30 sahaja. Jadi kita top up macam biasa, tetapi kita dilindungi oleh takaful kemalangan diri. Jadi ini satu benda yang bagi saya cukup menarik lah untuk kita berkongsi pada rakan-rakan kita, orang sekeliling kita di luar sana. Okey. Jadi saya nak share juga kenapa perlu buat tonwal. Okay, ada 4 sebab yang saya nak share dekat sini. Okay, yang pertama sebab modal dia rendah. Okay, modal serendah RM12.50. Kalau termasuk pos ada yang boleh modal sehingga dalam RM20 lah. Okay, hanya kita perlu jadi pengguna SIM card saja kita dah automatik boleh dapat ID. Dan kalau kita dah dapat ID, maka kita dah boleh buat bisnes. Kita dah boleh berkongsi kelebihan ni pada orang lain. Okay, dengan hanya kita beli SIM card berharga RM20 itu saja. Okay, ataupun RM12.50 tu. So kita dah boleh start bisnes. Okay, itu yang pertama, modal dia rendah. Yang kedua, dia adalah produk keperluan. Okay, bisnes ini tidak bermusim. Walau apa pun yang berlaku, okay, walau apa pun berlaku, produk ini akan terus digunakan. Orang akan tetap memerlukan produk ini. Okay, contoh kita lihat pada musim pandemik yang sebelum ni, banyak bisnes lain tengah down tetapi telekomunikasi tetap diperlukan. Okay, yang seterusnya, sebab dia pendapatan pasif lah. Okay, yang macam saya share tadi, kita buat kerja sekali tapi untung tu boleh dapat berkali-kali. Kita buat kerja sekali, contohnya kita daftar SIM card ni dan kita daftarkan mak ayah kita, adik-beradik kita. Kita daftarkan mereka sekali saja, tiap-tiap bulan mak ayah kita top up, adik-beradik kita top up, saudara mara kita top up, setiap bulanlah kita akan dibayar. Maka daripada situlah berlakunya pendapatan pasif. Lagi ramai yang kita daftar, maka lagi banyaklah pendapatan yang kita akan dapat secara berulang-ulang setiap bulan. Selagi mana mereka menggunakan telefon, selagi mana mereka terus kekal top up, selagi itulah kita akan dibayar. Kalau 10 tahun mereka guna SIM card tu, 10 tahun mereka kekal guna SIM card tu, 10 tahunlah kita akan dibayar. Kalau 20 tahun mereka stay guna nombor yang sama, SIM card yang sama, maka dalam 20 tahun itulah kita akan dibayar komisen oleh company tonwal. So semudah itu. Kita buat kerja sekali. Kita daftarkan customer sekali saja, setiap bulan customer itu top up, maka setiap bulan kita dibayar. Bisnes mana di luar sana, saya nak masing-masing cuba fikir, bisnes mana di luar sana yang kita jual sekali produk itu, tetapi setiap bulan kita dibayar. Yang saya pasti tonwal adalah produknya. Kalau kita jual sekali, maka setiap bulan, walaupun customer tu dah tak beli SIM card dengan kita, dia top up je kat mana-mana sekalipun, kita akan dibayar. So itulah pendapatan pasif. Alright. Jadi kalau kita tidur sekalipun, kita tak buat pendaftaran sekalipun, walaupun kita dah berhenti buat bisnes ini sekalipun, kalau still lagi ada customer yang kekal top up, maka setiap bulan kita akan kekal dibayar oleh company. Okay. Jadi jaranglah kita nak jumpa satu platform bisnes yang menyediakan platform semudah inilah. Okay, seunik ini. Okay, dan menarik lagi, pendapatan yang kita dapat setiap bulan tu, sekiranya kita dapat RM5,000 setiap bulan, itu adalah pendapatan pasif. Maka kalau ditakdirkan meninggal dunia, maka RM5,000 tu kita boleh wariskan kepada ahli keluarga. Kalau kita letak nama isteri kita, maka setiap bulanlah isteri kita akan menerima RM5,000. Setiap bulan isteri kita akan dapat komisen. Okey. So itu antara kelebihan yang ada dalam platform tonwal ni lah. Keunikan yang ada. Jadi saya nak masuk bab yang seterusnya, itu tentang teknik duplikasi. Okay, so dalam tonwal sebenarnya dia dah sediakan macam mana formula untuk kita dapatkan komisen. Okay, salah satu formula dia adalah duplikasi 5.
Okay, kalau contoh kita daftarkan 5 orang, okay, contohnya kita daftarkan adik-beradik kita 3 orang. Okay, apa Angah, Along, Acik, 3 orang kita daftar adik-beradik kita. And then kita daftar sepupu kita, and then kita daftar mak saudara kita. Jadi setiap 5 orang ni yang kita dah daftarkan ni, kita pastikan, okay, kita set yang dibawa oleh Tuan Wow, maka mereka pun buat benda yang sama. Mereka pun daftarkan 5 ahli juga. Okay, mereka daftarkan 5 orang ahli juga, dan orang tersebut buat perkara yang sama juga, maka anda boleh dibayar sehingga RM1,050. Kalau semua top up 60, okay, kalau semua top up 60, anda dan semua ahli kumpulan yang anda daftarkan tu semua top up 60, maka anda boleh dibayar sehingga RM1,050. Okay, ini kalau duplikasi 5. Okay, duplikasi 5, the power of 5. Okay, ahli yang selesa guna sini, mereka pun daftarkan lagi 5 orang. Okay, and then 5 orang tu pun buat perkara yang sama, maka boleh dapat sehingga RM1,050. Tiap-tiap bulan akan dapat. Selagi mana mereka-mereka ni menggunakan SIM card ni, maka selama itulah kita akan dibayar RM1,000. Okay, ini kalau duplikasi 5. Kita ambil contoh, kalau kita nak buat lebih lagi sebab kita rasa 5 ni terlalu sedikit, contohlah. Okay, maka kita nak buat duplikasi 10. Kita daftarkan 10 orang ahli. Okay, kita daftarkan 10 orang ahli, dan 10 orang ahli ni kita pastikan mereka faham, okay, konsep yang ada dengan kelebihan yang ada dalam SIM card ni, dan mereka pun buat perkara yang sama. Okay, maka daripada 10 boleh melahirkan 100 orang pada tier yang kedua kita, dan 100 orang ini pun jika mereka faham konsep yang untuk buat pendapatan dengan SIM card ni, dan maka lahirlah 1,000 ahli pada tier yang ketiga kita, maka kita boleh dapat pendapatan sehingga RM8,040. Kalau semua top up 60, kita dan kumpulan kita semua top up 60, kita boleh dapat sehingga RM8,040. Dan RM8,040 ni akan dapat setiap bulan. Okay, akan dapat setiap bulan. Walaupun kita dah berhenti buat bisnes ni sekalipun, RM8,000 ni tetap akan masuk tiap-tiap bulan. Okay. Okay. So itu antara kelebihan yang ada pada SIM card ni lah. Kita perkenalkan 10 orang yang untuk guna SIM card ni, dan 10 orang tersebut kita nampakkan potensi pada mereka. Jika mereka buat perkara yang sama, maka kita boleh dapat sehingga RM8,040. Okay. So ini sekiranya kita menggunakan konsep ataupun teknik duplikasi 10. Dan ini yang saya boleh tunjuk real testimoni rakan-rakan kita yang dah berjaya mendapat pendapatan yang bagi saya cukup-cukup banyak. Okay, di mana kita boleh lihat Fatih Syauqi, umur 23 tahun, income sudah pun RM5,000 sebulan. Okay, Syazwani Sazali, okay, berumur 28 tahun, income sudah RM7,000 setiap bulan. Okay, setiap bulan commission yang Cik Syazwani ni dapat. And then Puan Marcelina, okay, umur 30 tahun, orang Indonesia pun ambil peluang ni. Okay, orang Indonesia pun boleh ambil peluang ni dan dah pun mencipta pendapatan sehingga RM3,000 sebulan. Okay, dan kita boleh lihat rakan kita Ilham OKU, di mana cukup jadi inspirasi buat kebanyakan ahli-ahli Tuan Wow, di mana boleh buat pendapatan sehingga RM4,000 sebulan. Okay, dan beliau juga adalah tunggak utama dalam untuk menyara kehidupan keluarga. Okay, so cukup-cukup membanggakan lah. Okay, walaupun OKU pun bukan alasan lah untuk berjaya. Okay, sebab tu dia cukup jadi inspirasi lah buat kita semua. Okay, seterusnya saya nak share tentang pendapatan Tuan Yazid, seorang pegawai polis. Okay, commission RM10,000 sebulan. Okay, walaupun beliau kalau ikutkan seorang bekerja kerajaan yang setelah pun disediakan pencen, tetapi beliau tetap ambil peluang yang ada dalam platform Tuan Wow sebab dia boleh cipta gaji pencen sendiri. Okay, boleh cipta gaji pencen sendiri. Sebab apa? Sebab
Tuan Wow pun sama juga konsep dia. Pada satu tahap kita dah tak menjual, komisen tetap akan dapat setiap bulan, seolah-olah macam gaji pencen. Okey, seolah-olah macam gaji pencen. Bahkan dia lebih baik lagi daripada tu. Sebab apa? Sebab kalau gaji pencen, dia akan ada pengurangan beberapa persen berbanding dengan apa yang dia dapat sewaktu dia masih bekerja. Okey, tapi dalam Tuan Wow, walaupun dia dah berhenti menjual, income tu tetap akan dapat dalam kadar jumlah yang sama tanpa ada pengurangan percentage. Seterusnya Abdul Halim, seorang student. Okay, saya rasa dia baru saja habis belajar. Okay, income dia telah pun mencecah hingga 14,000 sebulan. Okay, dan saya sendiri, okay, walaupun saya bekerja dan saya buat bisnes ni secara part time, pun saya boleh buat pendapatan yang macam ni. So saya yakinlah sebenarnya rakan-rakan kita semua boleh buat. Okay, kalau saya yang buat secara part time boleh, saya yakin rakan-rakan saya yang ada pada malam ni pun ada 100 partisipan pada malam ni, semua boleh buat seperti mana saya buat. Okay, dan kita lihat juga Hafiz Arif, leader kita, full time dalam Tuan Wow, boleh dapat komisen sehingga 120 ke 30,000 sebulan. Ini bukan pendapatan setahun, ini adalah pendapatan sebulan. Dan ini yang telah pun apa orang kata real testimoni depan mata. Okay, kalau nak ikutkan Hafiz Arif ni adalah salah seorang sahabat saya juga. Okay, bagaimana saya bermula dulu awal-awal. Waktu tu komisen dia, waktu saya baru start daftar, saya kenal dia waktu tu komisen dia dalam 25,000 sebulan. Waktu awal-awal saya kenal dia dulu. Okay, and then saya waktu tu menanam satu tekad lah. Okay, menanam satu azam, saya nak lintas komisen dia. Tapi bila saya dah capai saja 20,000, tiba-tiba komisen dia naik sampai 100,000 sebulan. So saya dah give up lah nak kejar dia. Okay, dah terlalu jauh dah. Okay, so apa yang saya nak bagi tahu ialah ini potensi yang ada dalam bisnes singkat yang berharga RM12.50. Ini potensi yang ada dan ini adalah real testimoni. Waktu saya mula-mula daftar dulu, saya pun ada keraguan waktu tu. Okay, saya nak cerita sedikit perkongsian daripada saya sendiri. Saya pun ada keraguan dan sebab saya ada keraguan tu, saya pergi jumpa dengan Hafiz Arif ni depan-depan. Sebab saya nak tambahkan keyakinan. So mungkin itu boleh dijadikan tips lah untuk rakan-rakan kita yang masih lagi rasa ragu-ragu, jumpalah dengan nama-nama yang saya mention pada hari ini. Okay, sama ada follow Facebook mereka ataupun kalau H-Crew ada buat masterclass, join masterclass dan sebagainya, jumpa depan-depan. Sebab daripada situlah bila kita dah start yakin, maka benda tu akan jadi lebih mudah. Okay, sebab itu yang saya buat pada peringkat awal dulu. Okay, saya pergi jumpa terus dengan yang katakan sifu-sifu ni. Okay, and then saya nak bagi juga extra tips untuk rakan-rakan saya yang ada pada malam ni. Okay, kita nak start dengan kita pada peringkat awal pada tahun 2023. Jadi apa yang kita nak kena buat ialah kita nak kena set balik ni. Okay, sebab apa? Kita tanya diri kita sendiri, sebab apa aku nak buat bisnes ni? Adakah untuk hidup selesa? Adakah untuk bayar hutang? Adakah untuk kita buat untuk balas jasa mak ayah kita? Ataupun kita saja-saja buat? Kita saja-saja nak isi masa lapang kita. Jadi kita tanya balik diri kita. Sebab daripada sinilah akan menentukan sama ada sejauh mana perjalanan bisnes itu boleh pergi. Kalau kita buat untuk bayar hutang, kita memang tekad nak langsaikan hutang, insya-Allah boleh pergi jauh. Kalau kita buat bisnes ni untuk balas jasa mak ayah kita, insya-Allah boleh pergi jauh. Kalau kita buat sekadar nak isi masa lapang,
biasanya akan berhenti separuh jalan lah. Okay, jadi ini soalan yang pertama yang kita tanya. Sebab apa aku buat bisnes ni? Sebab apa aku buat bisnes yang aku tengah nak buat sekarang ni? Aku buat bisnes ni untuk siapa? Ini soalan yang kedua. Aku buat bisnes ini untuk siapa? Sekadar untuk diri sendiri? Adakah buat untuk isteri, untuk anak-anak, untuk mak ayah atau lain-lain? Okay, kalau buat untuk diri sendiri, okay, untuk langsaikan hutang itu bagus. Okay, untuk langsaikan segala hutang yang ada. Aku buat untuk isteri aku hidup dan anak-anak aku hidup lebih selesa lagi. Aku buat untuk mak ayah aku yang aku nak balas jasa-jasa dia yang selama ni membesarkan aku. Okay, so ini saya tinggalkan jawapan untuk anda semua jawab persoalan ni. Sebab masing-masing ada jawapan yang tersendiri. Sebab apa saya minta untuk rakan-rakan saya tanya dua persoalan ni adalah sebab daripada soalan inilah akan tercetusnya apa itu big why kita. Okay, apa itu big why kita? Mungkin ada yang belum tahu, big why ini adalah penyebab kenapa kita nak capai sesuatu tu. Okay, apa itu big why? Big why adalah penyebab kenapa kita nak capai sesuatu itu. Setiap orang memerlukan sebab untuk melakukan sesuatu perkara, sebab sekiranya big why itu jelas, dia nyata big why kita ni ataupun sebab kita akan sentiasa kuat. Sebab kalau big why kita tak jelas, kita senang putus asa, kita senang down. Buat iklan sekejap, kita dah rasa down. Bila orang PM, orang blue tick, kita dah rasa kecewa. Jadi sebab tu kena ada big why ni. Big why ini adalah ibarat macam bahan bakar untuk kita terus tuju kepada matlamat kita. Okay, kita buat bisnes ni, kita kena ada matlamat kita. Apa goal kita? Apa penghujung yang kita nak capai? Okay, sebab tu kita kena ada big why. Kita jangan buat bisnes ni tanpa ada big why. Sebab sekiranya kita ada big why yang besar, maka jiwa kita setiap hari akan rasa berkobar-kobar. Okay, so kalau rakan-rakan saya yang ada pada malam ni, kalau setiap hari bangun saja pagi terus fikir, aku nak buat iklan, aku nak pastikan aku share dekat 10 orang. Dia dah ada satu big why yang cukup besar lah tu maksudnya. Setiap hari sentiasa berfikir untuk fikir macam mana cara untuk jadi kreatif, untuk closing dan sebagainya. Okay, so kena ada big why lah. Ada orang big why dia buat demi anak-anak, isteri hidup lebih selesa. Ada orang big why dia buat sebab dia nak balas jasa mak ayah dia yang selama ni membesarkan dia. Ada orang big why dia nak pastikan dia dapat satu extra rezeki sebab dia nak bawa mak ayah dia pergi tanah suci. Ada orang dia nak selesaikan segala hutang-hutang yang ada selama ni. Okay, so sebab tu saya tekankan pada malam ni, pada peringkat awal tahun 2023 ni, masing-masing kena tanya diri sendiri, pastikan, keluarkan apa itu big why kita buat. Kita buat untuk siapa? Kita buat demi untuk masa depan kita dan sebagainya. Okay, so big why setiap orang masing-masing berbeza. Jadi masing-masing kena tahu apa big why kita. Sebab daripada big why inilah kita akan tahu ke mana arah tuju kita, ke mana matlamat kita. Okay, so saya nak terangkan sedikit lagi tentang ciri-ciri matlamat. Okay, first kali kita kena ada big why. Sebab big why inilah yang akan menentukan apa matlamat kita. Jadi ada 4 ciri matlamat yang rakan-rakan saya kena tahu. First kali ialah matlamat itu kena jelas. Make it clear. Dia kena jelas. Matlamat perlulah dinyatakan dengan jelas dan spesifik. Dan istilah yang sukar tidak harus digunakan. Maksudnya kita kena gunakan satu istilah yang lebih mudah. Okey, dan untuk menumpukan segala usaha untuk mencapai target yang telah kita tetapkan. Sekiranya lagi jelas matlamat kita, kita akan tahu bagaimana dan kenapa kita nak lakukan. So kena jelaslah, matlamat ni kena jelas. Yang kedua, boleh diukur ataupun measurable.
Matlamat yang dinyatakan itu adalah secara kuantitatif. Maksudnya kalau kita nak dapat komisen yang contoh kalau kita nak letakkan satu matlamat, okey, kita jangan cakap aku ingin dapat pendapatan 4 angka atau 5 angka. Kita jangan cakap macam tu. Okey, sebab itu tak jelas. Kita kena lebih spesifikkan matlamat kita. Kita kena bagi tahu, okey, aku pada tahun 2023 ni aku nak capai pendapatan sebanyak 4,000. Aku nak capai pendapatan sebanyak 10,000. Nyatakan dengan jelas berapa pencapaian yang kita nak capai, matlamat kita. Satu benda yang boleh diukur. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dia mampu dicapai, realistik lah. Maksudnya kita janganlah letakkan target yang terlalu tak munasabah. Contohnya dalam masa satu hari aku nak close sehingga 100,000 orang. So itu benda yang tak munasabah lah. So kita kena letakkan satu matlamat ni jangan terlalu tinggi. Pada masa yang sama, dia adalah satu pencapaian kita boleh capai dan realistik. Okay, so benda tu kena realistik. Dan yang keempat adalah kita kena set jangka masa. Sebab itulah biasanya kalau orang set matlamat ataupun azam baru, dia akan set jangka masa. Dalam masa setahun ni, dalam masa 2023 start bulan Januari, sampailah ke bulan 12, apa yang aku nak capai adalah yang pertama ini, yang kedua ini dan sebagainya. Okay, so kita kena set lah jangka masa. Okay, so ini ciri-ciri matlamat yang kena ada untuk kita pastikan matlamat kita itu boleh dicapai. Okay. Jadi saya nak kongsikanlah sedikit macam mana cara kita nak tulis matlamat yang kita nak. Ini secara, apa orang kata, secara kasar lah. Okay. Contohnya kita kita ambil satu kertas. Ini saya minta semualah. Kalau boleh rakan-rakan saya yang ada pada malam ni buat benda ni. Even saya sendiri pun akan buat benda ni setiap tahun. Saya akan tulis satu kertas dan saya akan letakkan di tempat yang saya sentiasa nampak setiap hari. Okay, bahkan saya buat dua tempat. Satu tempat meja saya bekerja. Okay, satu lagi saya letak dalam bilik tempat di sebelah cermin. So dua sudut dalam ruang rumah saya letak matlamat apa yang saya nak capai. So rakan-rakan boleh ambil ini sebagai contoh lah. Contohnya kita letak satu matlamat, kita nak dapat income pasif 4,000 sebulan. Macam mana? Secara detail, secara lebih spesifik, setiap bulan aku nak target 15 orang. Aku nak lahirkan 5 orang dealer yang aktif. Okay, aku nak kembangkan network, aku akan buat coaching sebanyak 2 kali sebulan contoh. Yang dekat aku akan jumpa terus. So ini secara spesifik lah. Macam mana kita nak capai 4,000 tu. Apa yang secara spesifik yang kita kena buat? Okay, yang kedua, aku nak ada saving 20,000 sebulan. So setiap komisen yang kau akan dapat, aku akan simpan sebahagian. Okay, setiap bulan wajib ada simpanan. Contoh setiap bulan nak simpan 1,700. So kita buatlah kira-kira dalam masa setahun boleh tak capai saving 20,000. Okay, mungkin dari segi matlamat yang lain. Mungkin kita bukan sekadar nak capai bisnes semata-mata, mungkin kita ada target kita dari segi amalan, okay, dari segi kita punya kesihatan dan sebagainya. Jadi benda-benda yang macam inilah yang bukan sekadar kita ungkapkan matlamat kita di mulut semata-mata, tetapi kita tulis dalam kertas siap-siap, okay, supaya kita letak dalam minda bawah sedar kita. Hari-hari kita tengok secara tak langsung minda bawah sedar kita akan buat apa yang kita tulis ni. Okay, so itu tips yang ekstra lah yang saya bagi untuk rakan-rakan kita. So itu saja daripada saya. Penutup daripada saya, terima kasih sudah diluangkan masa. Nak berjaya wajib ada tindakan. Okay, jangan ada sifat bertangguh. Okay, kalau kita serius, kita memang kena simpan stok lah. Dan kita anggap bisnes yang kita buat ni bukan bisnes Tuan Wow, bukan bisnes HQ. Kita anggap bisnes yang kita buat ni adalah bisnes kita sendiri. Okay, so semoga kejayaan milik kita semua. Sekian, terima kasih.